Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan mengenai topik dekolonisasi. Ia difahami sebagai proses kemerdekaan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara yang telah dikuasai oleh pemerintah asing. Manakala bagi pengaruh kolonisasi, ia dibahagikan kepada 4 mengikut abad, iaitu abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18 dan abad ke-19. Semasa abad ke-16, zaman Renaissance merupakan satu sempadan antara zaman kegelapan dan pencerahan di Eropah. Ia berlangsung selama 2 abad dari pertengahan abad ke-14 sehingga ke pertengahan abad ke-16. Ianya bermula di Itali kemudian telah merebak ke seluruh Eropah melalui perkembangan intelektual dan pemikiran manusia. Pada abad ke-17 pula, revolusi saintifik adalah satu siri peristiwa yang menandakan kemunculan sains moden semasa zaman moden, apabila perkembangan matematik, fizik, astronomi, biologi dan kimia mengubah pandangan masyarakat mengenai alam semula jadi. Sekarang beralih pula kepada abad ke-18, revolusi perindustrian yang bermula di Britain telah menandakan tempoh perkembangan pada separuh akhir abad ke-18 yang mengubah sebahagian besar masyarakat luar bandar. Barang-barang yang pernah dibuat dengan teliti dengan tangan boleh dihasilkan dalam jumlah besar oleh mesin dikilang berkat pengenalan mesin dan teknik baru dalam tekstiliti, pembuatan besi dan industri lain. Dan yang terakhir iaitu abad ke-19, revolusi perindustrian kedua mengubah masyarakat dengan cara yang lebih ketara. Antara kesan sosial yang menunjukkan revolusi perindustrian ialah pembenaran meningkat dengan pesat. Penduduk berpindah ke perumahan yang dibina secara tergesa-gesa di bandar untuk lebih dekat dengan kilang. Hal ini kerana terdapatnya peningkatan teknologi yang baru seperti telekomunikasi dan teknologi maklumat komputer dan kenderaan mesin dan jentera. Bagi aliran pemikiran barat pula, ia terbahagi kepada 2 iaitu corak lama, medieval dan corak moden. Bagi corak medieval ialah pemikiran secara tradisional yang mengikut ajaran nenek moyang mereka, dan corak modernity iaitu melibatkan 2 tokoh utama aliran pemikiran moden iaitu Francis Bacon dari Britain dan René Descartes dari France. Kita lihat pula iaitu dengan konsep Cartesian dualism ialah konsep yang membahagikan kehidupan kepada 2 ekstrim iaitu berfikir secara sifat mutlak manusia manakala alam benda sebagai makhluk tidak apa-apa nilai dan makna. Berikut merupakan gambar rajah aplikasi isu semasa 2. Fasa pertama bermula dari dualism, egoism, anthropocentrism dan eurocentrism. Seterusnya fasa kedua dan fasa ketiga dapat dilihat, dan yang terakhir ialah fasa keempat, anthropogenic. Mind and body. Konsep ini boleh dikatakan sebagai hubungan antara pemikiran, sikap dan tingkah laku seseorang dengan perbuatan fizikal mereka. Egoism, sikap kelakuan yang mementingkan diri sendiri atau menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Anthropocentrism pula pandangan yang menganggap manusia sebagai faktor yang paling penting dalam alam semesta. Kedua-dua sifat egoism dan anthropocentrism membawa kepada kemusnahan alam yang disebabkan oleh keinginan manusia untuk menggunakan sumber alam secara berlebihan. Eurocentrism merujuk kepada kecenderungan diskutif untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan Barat. Pandangan Eurocentrism ini termasuk mentafsir bahawa nilai masyarakat bukan Eropah dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat serta mengabaikan apa yang orang Asia atau orang Afrika lakukan kepada masyarakat Barat. Bagi penjajahan epistemologi, melabel sistem pemikiran yang tidak sehaluan dengan orang Barat sebagai ketinggalan zaman dan penanaman cara fikiran secularism dalam masyarakat Malaysia dilakukan oleh penjajah British. Bagi ilmu kearifan tempatan, merujuk kepada penerapan ilmu-ilmu dalam tradisi-tradisi pribumi serta budaya atau masyarakat tempatan. Kearifan tempatan termasuk ilmu-ilmu tentang teknologi-teknologi pemburuan dan pertanian, perbidanan, etnobotani, ilmu ekologi tradisional, perubatan tradisional, pelayaran cakrawala, kraft tangan, astronomi serta iklim. Ilmu-ilmu yang diperolehi sesuatu budaya adalah berdasarkan pengumpulan pemerhatian empirik serta interaksi masyarakat dengan alam sekitar. Dalam banyak kes, kearifan tempatan diwarisi melalui tradisi lisan. Ini termasuk penerapan kearifan tempatan dalam bahan-bahan sastra seperti cerita, legenda dan lagu. Selain itu, kearifan tempatan juga diwarisi melalui bentuk mitologi, seni, visual, perundangan adat dan juga bahasa. Bagi kepentingan dekolonisasi, ia memberikan kita kebebasan berfikir serta mengatur jalan hidup tanpa perlu terikat kepada mana-mana institusi atau individu. Ekologi. Ekologi bermaksud kajian hubungan antara organisma dan alam sekitar.
Elemen falsafah baru wujud dampak daripada pembebasan pengaruh kolonial. Falsafah aspek ketuhanan berbalik kepada rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Manusia sebagai khalifah mempunyai tanggungjawab dan amanah tertentu yang harus dipikul. Manusia dibenarkan menggunakan sumber alam seperti disebut dalam surah Al-Hadid mengenai besi dengan sebaik-baiknya, memberi pertimbangan kepada keharmonian alam sekitar. Pemikiran acuan sendiri mengubah konsep pembangunan kepada sustainable development yang lebih seimbang, tidak hanya melihat kepada GNP. Falsafah sejahtera terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Hubungan yang seimbang di antara 4 perkara iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek JERI bukan hanya tertumpu kepada aspek pembangunan material atau ekonomi semata-mata. Elakkan kursus seperti market driven educational course. Khalifah ialah individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi, sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Kesimpulan, dekolonisasi memberi peranan yang besar kepada pembangunan sesebuah negara. Bukan sekadar itu, dekolonisasi juga memberi pengajaran kepada setiap individu terhadap situasi-situasi yang telah berlaku. Sekian, terima